Saya nak memulakan ucapan saya dengan isu pengangguran yang saya rasa merupakan isu yang paling mustahak yang harus diberikan perhatian penuh oleh semua dalam kerajaan ataupun pembangkang. Kini kita lihat data menunjukkan lebih 826,000 rakyat Malaysia kini menganggur. Yang lebih mencemaskan yang dianggarkan oleh pihak MIER dan MEF, Malaysia Employers Federation dengan izin, kadar pengangguran ini akan meningkat kepada 2 juta pada akhir tahun ataupun first quarter tahun depan. Semua ini adalah angka-angka yang agak mencemaskan, angka-angka yang luar biasa, di mana perlunya ada campur tangan yang luar biasa juga datang dari pihak kerajaan yang turut disokong oleh pihak pembangkang. Saya tahu setakat ini ada program subsidi upah dalam program penjana, tetapi saya rasa program subsidi upah ini tidak mencukupi. Kalau kita lihat, kajian menunjukkan program subsidi upah di Malaysia hanya adalah sekitar purata 26% gaji rakyat Malaysia. Ini jika nak dibandingkan dengan negara jiran seperti Singapura di mana yang mencecah 75% ataupun skim furlough di United Kingdom yang mencecah 80%. Walaupun demikian, saya tetap mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana tetap prihatin dalam memperkenalkan program subsidi upah. Tetapi ini jelas tidak mencukupi, Tuan Yang di-Pertua, apabila kita lihat jumlah rakyat Malaysia yang menganggur tidak berkurangan. Walaupun ekonomi telah pun dibuka semula, tetapi jumlah rakyat Malaysia yang menganggur, khususnya anak muda, kian meningkat. Saya dengan ini ingin mencadangkan 3 perkara untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Pertama sekali adalah untuk meneruskan program Malaysia at Work atau lebih dikenali sebagai Malaysia Kerja yang telah pun diperkenalkan pada Belanjawan 2020 yang lepas, di mana kita perkenalkan Job Stimulus Package berjumlah 6.5 bilion ringgit yang dapat mencipta 350,000 peluang pekerjaan dalam tempoh masa 5 tahun. Program subsidi upah memang sudah ada, tetapi subsidi upah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional hanya akan mengekalkan pekerjaan-pekerjaan sedia ada. Persoalannya, bagaimana kita ingin mencipta pekerjaan-pekerjaan baru apabila ada banyak graduan yang menganggur lebih 12 bulan, dan jika mereka dibiarkan untuk terus menganggur, mereka akan terperangkap in the vicious cycle of unemployment. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, di sini kita telah perkenalkan program Graduate at Work ataupun Malaysia Kerja, di mana majikan yang memberikan pekerjaan baru kepada graduan muda yang menganggur lebih 12 bulan akan mendapat insentif top up RM500 sebulan bagi tempoh masa 2 tahun, dan majikan itu sendiri juga akan diberikan RM300 bagi tempoh masa 24 bulan. Ini dijangka akan menambah 350,000 peluang pekerjaan baru. Ini diperlukan kerana kita perlukan job stimulus package yang menyeluruh. Bukan saja yang disasarkan untuk mengekalkan pekerjaan sedia ada, tetapi juga yang disasarkan untuk mencipta peluang pekerjaan yang baru bagi rakyat Malaysia. Cadangan kedua adalah untuk meletakkan prasyarat baru bagi setiap satu perolehan kontrak kerajaan. Jika mana-mana syarikat yang besar ataupun yang kecil didapati mendapat kontrak kerajaan, saya ingin mencadangkan bahawa kita meletakkan kuota pekerja tempatan yang perlu digajikan. Saya difahamkan ada sedikit tetapi perlu dipertingkatkan lagi. Ini bukan saja melibatkan kontrak berjumlah berbilion ringgit, tetapi juga kontrak-kontrak yang lain di mana perlu ada prasyarat di mana majikan akan memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan supaya akhirnya prioriti diberikan kepada mereka. Kita tidak boleh sekadar melihat di atas kertas mereka merupakan syarikat Malaysia. Kita perlu lihat berapa ramai rakyat Malaysia yang digajikan jika mereka membina stadium baru, tetapi akhirnya hanya segelintir rakyat Malaysia yang dapat menikmati kontrak tersebut, tetapi ribuan pekerja-pekerjanya adalah pekerja asing. Kita perlu ubah sikap dan strategi. Kita ingin mengagihkan kontrak kerajaan. Dengan ini saya mencadangkan kuota pekerja tempatan yang harus digajikan turut perlu diperhalusi dengan lebih mendalam. Cadangan yang ketiga adalah bagi setiap kontrak kerajaan ataupun perolehan yang diberikan, gaji minima yang lebih tinggi harus diletakkan jika syarikat tersebut mendapat kontrak kerajaan. Kita lihat contoh di Amerika Syarikat bawah kerajaan pimpinan Presiden Obama.
walaupun gaji minima federal di negaranya berjumlah 7.5 US dollar per hour, tetapi bagi syarikat-syarikat yang mendapat kontrak kerajaan, mereka diwajibkan untuk membayar 10.1 US dollar bagi setiap jam pekerjanya bekerja. Ini kerana kerajaan perlu meletakkan standard yang lebih tinggi dalam menggerakkan program gaji minima ini. Bawah kerajaan yang terdahulu, kita telah pun berjaya meningkatkan gaji minima daripada RM900 ke RM1,200. Sejujurnya, sampai hari ini, saya rasa jumlah itu tidak mencukupi. Tetapi kita boleh bermula dengan meningkatkan gaji minima bagi kontrak-kontrak kerajaan untuk membuktikan bahawa kerajaan betul-betul komited untuk memastikan pekerjaan baru tercipta dan mereka yang mendapat pekerjaan tersebut dapat gaji yang bermaruah. Ini 3 perkara yang saya mencadangkan untuk menyelesaikan atau mengurangkan isu pengangguran yang dihadapi oleh kita semua.